Jadi sebelum dia dihisap, dia perlu melalui titian sirat. Sudah pastilah bila kuburnya diangkat azabnya. Kubur diangkat azabnya, maka itu satu petanda dia akan mudah selepas itu. Akan mudah. Halangan yang selepas itu akan mudah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan kurniaan dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala memilih saya dan tuan-tuan semua untuk kita datang ke rumah Allah menunaikan perintah Allah yang begitu besar dengan cara baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini menjadi tanda kita di hari kiamat esok sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di hari akhirat esok kalau Allah tanya man rabbuka, siapakah Tuhan kamu? Mudah-mudahan kita dapat menjawab soalan itu. Mudah-mudahan inilah bukti yang saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di hari akhirat esok bila malaikat tanya pada kita man nabiyyuka, siapakah nabi kamu? Kita dapat jawab alhamdulillah. Inilah bukti bahawa kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita akan mendapat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana pada hari itu tidak ada syafaat melainkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya Nabi yang boleh bagi syafaat. Dan Nabi berkata dalam hadis, anna ummati ya'tuna yawmal qiyamah ghurran muhajjalina min atharil wudu. Ada seekor kuda yang begitu hebat. Itu kuda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kuda tersebut diberi nama ghurran muhajjalin. Kuda tersebut diberi nama ghurran muhajjalin. Kenapa ghurran muhajjalin? Kerana kuda tersebut berwarna hitam, tapi ada putih di kepalanya dan ada putih di kaki dan tangannya. Tanda putih.
Ini kuda bakar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kuda ni kita tak jumpa dalam dunia. Kuda bakar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kuda Nabi, bakar Nabi sallallahu alaihi, kuda Arab. Tak ada dah atas muka bumi. Nabi kata dalam hadis, anna ummati ya'tuna yaumal qiyamah ghurran muhajjalina min atharil wudu. Kepalanya berwarna putih, kaki dan tangannya berwarna putih. Umat aku akan datang pada hari kiamat esok, kepalanya berwarna putih, kaki dan tangannya berwarna putih. Kenapa putih? Min atharil wudu, kerana kesan wudu yang mereka lakukan di dunia dahulu. Kerana kesan wudu yang mereka lakukan di dunia dahulu. Dekat dunia dulu selalu datang sembahyang. Jadi bila sembahyang, kalau tak ada wudu, kena ambil wudu. Datang sembahyang, datang ke rumah Allah. Jadi macam mana Nabi nak kenal kita? Umat sejagat. Sejagat banyak sangat. Sejagat daripada Nabi Adam sampailah bayi yang terakhir. Begitu banyak umat manusia. Macam mana Nabi nak kenal saya? Zaid, yang bernama Zaid. Macam mana Nabi nak kenal tuan-tuan semua yang ada dalam majlis ni? Pada hari itu tak ada syafaat. Kita nak ijazahkan mana? Dekat dunia kita ada kabel. Kita ada kabel. Kita nak masuk sini, kita nak masuk sana, kita nak buat itu, kita nak buat ini. Kita nak dapat projek itu, nak dapat projek ini, kita kena ada kabel. Kabel tu bahasa Arab, bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris. Bahasa Arab syafaat. Nak dapat syafaat. Jadi kabel tu mesti orang yang kita kenal. Orang yang kita kenal. Oh, aku kenal dia ni, aku boleh ijazah dengan dia. InsyaAllah kalau aku ijazah dengan dia ni boleh dapat insyaAllah. Jadi yang kabel tu pula, dia ni minta. Dia ni aku kenal, aku boleh bagi. Contoh macam mana Nabi nak bagi kita? Nabi tak kenal kita. Macam mana kita nak bagi, nak minta syafaat dengan Nabi, kita tak kenal Nabi? Macam mana Nabi nak bagi syafaat kepada kita, Nabi tak kenal kita? Nabi kata, umat aku akan datang pada hari kiamat. Maksudnya pada padang mahsyar dalam keadaan kepalanya berwarna putih, tangan dan kakinya berwarna putih. Ini tanda umat aku. Kerana kesan wuduk yang mereka selalu lakukan di dunia. Dekat wuduk selalu datang ke masjid, selalu datang sembahyang, selalu datang buat amal dekat masjid, selalu taat perintah Allah, selalu amalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan semua amalan-amalan yang kita buat ini akan menjadi cahaya di kepala kita dan kaki dan tangan kita, dan ini adalah menjadi tanda kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Nabi mengenali kita. Bila Nabi kenal kita, ni umat aku, baru Nabi boleh bagi syafaat. Ni umat aku, ni dia ni, dia ni. Walaupun Nabi tak kenal nama kita, Nabi nak bagi syafaat. Dia ni umat aku bagi syafaat. Dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, hilang segala kesengsaraan di padang mahsyar. Dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, hilang segala kerisauan, hilang segala kemabukan. Allah Taala berfirman dalam Al-Quran kan, yauma tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Nabi kata, Allah Taala berfirman dalam Al-Quran, bukan Nabi. Yauma tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at, pada hari yang mana ibu dia lupa nak susukan anak dia. Lupa. Tak ingat. Wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha, dan ibu yang mengandung dia boleh gugurkan kandungannya. Begitu dahsyatnya pada hari itu. Sibuknya kita dengan hari kiamat, sibuknya kita dengan hari padang mahsyar itu, sehingga seorang ibu dia lupa susukan anak dia. Sehingga seorang ibu yang mengandung dia lupa yang dia ada kandungan, dan dia sibuk dengan kedahsyatan hari
padang mahsyar itu sehingga dia menggugurkan kandungannya. Jadi ada orang tanya, dekat akhirat esok ada ke ibu yang menyusukan anak? Dekat hari akhirat esok ada ke ibu yang sedang mengandung? Tak, tuan-tuan yang mulia. Allah nak bayangkan kepada kita. Allah nak bayangkan kepada kita bahawa begitu dahsyatnya, begitu pedihnya, begitu hebatnya hari padang mahsyar. Kalau ada ibu yang mengandung, dia akan lupa nak susukan anak dia. Kalau ada ibu yang menyusukan anak dia, lupa nak susukan anak dia. Kalau ada ibu yang mengandung, dia lupa yang dia sedang mengandung sehingga digugurkan kandungan dia. Wa taranna sasukara, kamu akan melihat manusia dia mabuk. Pergi ke sana, pergi kemari, tak tentu hala, huru-hara, kelam kabut, serabut sekali tengok manusia kerana mereka mabuk. Dan Allah kata wa ma hum bisukara, sebenarnya mereka bukan mabuk, mereka tak mabuk pun. Tapi oleh kerana walakinna azaballahi syadid, oleh kerana azab Allah pada hari padang mahsyar itu begitu dahsyat, sehinggalah yang sedang menyusukan anak dia lupa nak susukan anak dia, yang sedang mengandung dia lupa yang dia mengandung, dan dia mabuk ke sana kemari, ke sana kemari. Kenapa? Bukan kerana mereka mabuk, bukan kerana mereka minum arak, tidak, kerana mereka takut dengan azab Allah yang begitu dahsyat. Jadi pada hari itu tuan-tuan bayangkan, pada hari itu sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluhu. 7 golongan. Hadis ni selalu disebutkan. Kalau tuan-tuan duduk tawajuh dalam khutbah Jumaat, tuan-tuan akan dapat hafal. Setiap minggu, sejak saya jadi imam sampai sekarang, setiap minggu khutbah yang kedua disebut hadis ni. Sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluhu. 7 golongan yang akan dapat naungan, yang mana pada hari itu tidak ada naungan melainkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Hari apa? Hari padang mahsyar, hari kebangkitan. Salah satunya ialah rajulun mu'allakun fil masajid, lelaki yang hatinya sentiasa terpaut dengan masjid. Jadi beruntunglah tuan-tuan yang mulia bagi mereka yang hatinya sentiasa rindu dengan masjid. Nak buat apa-apa, pergi masjid. Nak buat apa-apa, kat mana? Nak buat apa? Masjid, masjid, masjid. Hatinya sentiasa rindu dengan masjid. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan yang mulia, inilah bukti. Kita datang ke rumah Allah. Nampak macam amalan yang biasa sebenarnya. Biasa. Saya memang hari-hari datang masjid. Haji Zarhan nampak. Hari-hari saya nampak dia datang masjid. Masya Allah, ada sahabat-sahabat kita yang hari-hari di masjid. Biasa? Biasa kat masjid? Memang kat masjid, tak pergi mana pun. Hari-hari saya datang masjid. Kalau saya kerja, saya pergi masjid sana. Maghrib Isyak, saya kat sini. Subuh, Zuhur, Asar, saya tak ke mana, saya di sini. InsyaAllah. Semoga Allah Ta'ala bagi taufik kepada kita semua. Walaupun kita nampak benda ni amalan yang biasa, tapi dia besar sebenarnya tuan-tuan. Walaupun datang ke rumah Allah sebenarnya simple, biasa, tapi kita tak nampak benda tu. Wallahi tuan-tuan yang mulia, kita tidak nampak, kita tidak beriman dengan perkara tersebut. Jadi syukur bila Allah pilih kita datang ke rumah Allah, menunaikan perintah Allah dengan cara baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Mudah-mudahan inilah menjadi bukti, ataupun inilah yang akan menjadi cahaya di hari kiamat. Inilah menjadi tanda di hari kiamat di padang mahsyar esok kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk Nabi mengenali kita dan Nabi akan bagi syafaat kepada kita. Dan esok bila kita minta syafaat dengan Nabi, dalam hadis yang sahih Bukhari dan Muslim ada menceritakan bahawa kita berjalan selama 25 tahun akhirat. Maksudnya 25,000 tahun akhirat. Berjalan untuk mencari syafaat, untuk mencari orang yang boleh memberi syafaat kepada kita. Tidak ada jumpa. Jumpa Nabi Nuh, jumpa Nabi Ibrahim, jumpa Nabi Isa, jumpa Nabi Musa, jumpa bermacam-macam Nabi, tak boleh dia bagi syafaat. Pergi ke depan, pergi ke depan, pergi ke depan. Tuan-tuan pun biasa dengar hadis saya rasa. Pergi ke depan, pergi ke depan, pergi ke depan, 25 tahun. Daripada satu Nabi ke satu Nabi tu 25,000 tahun. 25 tahun dalam hadis tersebut.
Tapi kalau kita darabkan satu hari di dunia bersamaan dengan 1000 hari, satu hari di akhirat bersamaan dengan 1000 tahun di dunia. Jadi kalau 25 tahun akhirat, maksudnya 25,000 tahun dunia. Daripada satu nabi kepada satu nabi, 25,000 tahun kita berjalan semata-mata untuk mencari syafaat. Dengan keadaan seluruh umat manusia begitu dahsyat, seperti mana yang saya ceritakan tadi tuan-tuan yang mulia. Akhir sekali kita jumpa Nabi Muhammad SAW. Bayangkan tuan-tuan yang mulia, kita berjalan selama berapa ribu tahun. Tak tercapai di akal kita nak bayangkan perkara tersebut. Itulah kehidupan akhirat. Kehidupan yang tidak ikut logik akal. 25,000 tahun. Logik ke tak logik tuan-tuan? Kita hidup berapa lama? 100 tahun pun tak sampai. Tapi kita nak berjalan 25,000 tahun, 25,000 tahun, 25,000 tahun. Daripada satu nabi kepada satu nabi yang lain, kita nak berjalan 25,000 tahun. Allahu Akbar. Tak logik. Jadi bayangkan bila kita sampai jumpa depan Nabi Muhammad SAW, Nabi tak kenal kita. Nabi tak kenal kita, tuan-tuan. Nabi tak kenal kita. Macam mana? Siapa ni? Siapa engkau? Aku nak bagi syafaat. Engkau siapa? Siapa engkau ni? Nak bagi syafaat. Tengok sikit. Tak kenal. Tak ada tanda. Tanda umat Nabi tu tak ada, tuan-tuan yang mulia. Allahu Akbar. Bayangkan, tuan-tuan yang mulia. Kita dah berjalan letih-letih sampai jumpa orang reject macam tu je. Bayangkan. Letih-letih, tuan-tuan datang. Jauh-jauh naik kereta tengah malam, naik boat pula. Nak pergi masuk Mina nak orang. Tengok-tengok kena reject. Bayangkan perasaan tu. Begitulah berjalan jauh-jauh 25 ribu tahun berjalan semata-mata nak mencari syafaat. Jumpa dah Nabi yang boleh bagi syafaat, tapi Nabi tak kenal kita, tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan amalan yang kita buat sedikit ni, sedikit je. Sikit sangat jika nak dibandingkan dengan amalan Nabi dan amalan sahabat, amalan umat-umat terdahulu. Amalan salafus salihin sangat jauh, sangat beza jauhnya langit dan bumi. Jadi inilah amalan yang sedikit tapi nilainya besar. Sangat besar, tuan-tuan yang mulia. Sangat besar. Jadi agama dinilai yang besar. Bila orang kata nikmat, alhamdulillah, syukur pada Allah kerana Allah bagi nikmat pada saya. Syukur pada Allah kerana Allah Ta'ala bagi rezeki kepada saya. Jadi apa yang kita faham tentang nikmat? Apa yang kita faham tentang rezeki, tuan-tuan? Jadi selama kita hidup, kita faham nikmat dan rezeki ini hanya semata harta benda dunia. Kita selalu dengar orang cakap, alhamdulillah, hari ini saya dinaikkan pangkat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, hari ini saya dapat projek itu, projek ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah, hari ini perniagaan saya laku. Alhamdulillah, hari ini kedai tutup awal. Air yang saya jual habis. Alhamdulillah, hari ini ada pasar malam. Alhamdulillah. Semua makanan yang saya jual habis. Alhamdulillah, cukuplah rezeki yang Allah bagi. Tapi kita jarang dengar orang cakap, alhamdulillah, hari ini Allah bagi saya taufik untuk datang ke masjid, sembahyang berjemaah di masjid. Alhamdulillah, hari ini Allah Ta'ala bagi saya nikmat, bagi saya rezeki untuk duduk dalam majlis agama. Alhamdulillah, hari ini Allah Ta'ala bagi taufik pada saya untuk saya baca Al-Quran. Ada kita jangan dengar orang cakap. Sebab hari ini mindset kita, fahaman kita, bila kita sebut nikmat, bila kita sebut rezeki, kita akan tuju kepada harta benda dunia. Tapi sebenarnya dunia tidak ada nilai di sisi Allah Ta'ala jika nak dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Nabi kata dalam hadis, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udah, ma saqa kafiran syarabata ma'in." Kalaulah dunia itu ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun sebelah kepak nyamuk, Allah tidak akan memberi minum kepada orang kafir walaupun seteguk air. Kalau Nabi kata lau kanatid dunya, kalaulah dunia itu ta'dilu 'inda Allah, ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, janaha ba'udah, sebelah kepak nyamuk. Kalau ada nilai, kalau adanya itu pun sebelah kepak nyamuk sahaja. Itu pun kalau ada ke tak ada? Kalau ni ada ke tak ada? Tak ada sebenarnya.
Maknanya tak ada nilai lah. Kalau ada pun sebelah kepak nyamuk. Ulang lagi sekali. Ada ke tak ada? Tak ada. Maknanya tak ada nilai. Kepak nyamuk pun tak ada. Kalau ada nilai, Allah tidak akan memberi minum kepada orang kafir walaupun seteguk air. Tak ada. Tak akan minum. Seteguk air pun tak ada. Tapi kita tengok hari ni orang kafir. Masya Allah. Mereka punya nikmat dunia Allah bagi. Hampa nak, hampa ambil semua. Tak ada masalah. Nak ambil mana pun ambil. Nak ambillah semua. Rumah besar ambil nak. Kereta besar ambil. Tak ada masalah nak ambil. Aku bagi pada semua orang. Tak Islam ke? Islam ke? Tak Islam ke? Islam ke kafir ke? Aku bagi semua. Manusia ke binatang ke? Besar ke kecil ke? Miskin ke kaya? Aku bagi pada semua makhluk aku. Semua makhluk Allah akan dapat nikmat dunia. Dan nikmat dunia ini tidak ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Yang ada nilai di sisi Allah Ta'ala ialah kehidupan akhirat. Ialah agama. Ialah amalan yang kita duk buat ni. Ialah pahala. Ialah nilai agama yang kita datang semayang, duduk dalam majlis agama, semayang isyak, makan ramai-ramai, lepas tu kita balik. Inilah nilai yang akan berkekal. Inilah nilai yang lebih besar. Inilah nilai amalan yang lebih tinggi, tuan-tuan yang mulia. Lebih tinggi daripada dunia. Satu hadis Nabi SAW. Satu hari Nabi SAW menghantar satu rombongan sahabat untuk pergi berperang. Dalam bahasa Arab, kalau rombongan itu ada bersama dengan Nabi, Nabi ada bersama dengan rombongan itu untuk pergi berperang, maka rombongan tersebut dipanggil ghazwah. Ghazwatul Badar, Ghazwatul Uhud, Ghazwah Tabuk, Ghazwah. Peperangan yang Nabi bersama dengan peperangan tersebut dipanggil ghazwah. Tapi kalau peperangan yang tidak ada Nabi, Nabi tidak menyertai peperangan tersebut, Nabi hanya mengantar rombongan sahabat dipanggil sariyah. Sariyah tu dipanggil sariyah. Jadi satu hari Nabi mengantar rombongan sahabat. Nabi tak pergi, Nabi hantar. Namanya sariyah lah, sariyah. Maka pada hari itu Nabi bertanya. Nabi mengatakan bahawa aku melantik Hadrat Zaid bin Harithah untuk menjadi ketua kepada rombongan ini. Mana Hadrat Zaid? Dia angkat. Bukan saya Zaid bin Harithah, sahabat Nabi. Angkat tangan. Nabi kata kalau Hadrat Zaid dibunuh, disyahidkan dalam peperangan ini, maka Hadrat Ja'far akan jadi pengganti, akan jadi ketua, diganti. Hadrat Ja'far akan menggantikan Hadrat Zaid. Hadrat Zaid digantikan oleh Hadrat Ja'far. Mana Hadrat Ja'far? Angkat tangan. Nabi kata kalau Hadrat Ja'far dibunuh, maka Hadrat Abdullah bin Rawahah akan dilantik menjadi ketua, akan menggantikan Hadrat Ja'far. Mana Hadrat Abdullah bin Rawahah? Tak ada yang jawab. Tadi Zaid, mana Zaid? Labbaik ya Rasulullah. Mana Hadrat Ja'far? Labbaik ya Rasulullah. Mana Hadrat Abdullah bin Rawahah? Tak ada jawapan. Mana jawapan? Pada ketika itu, pada ketika Nabi melantik satu rombongan, Nabi menghantar satu rombongan dan Nabi sedang membuat pemilihan untuk melantik ketua. Pada ketika itu pagi Jumaat, hari Jumaat pagi. Jadi rombongan tersebut terpaksa ditangguhkan bergerak. Daripada bergerak untuk menunggu Hadrat Abdullah bin Rawahah sebelum dia sampai. Kerana Hadrat Abdullah bin Rawahah adalah Amir Sab yang ketiga. Selepas Hadrat Ja'far dibunuh, selepas Hadrat Zaid dibunuh, dan Amir Sab yang ketiga. Maknanya dia ketua. Mana boleh rombongan gerak dulu, ketua gerak lambat? Mesti kena tunggu. Jadi ditunggu jemaah tersebut. Rombongan tersebut tunggu sampailah sembahyang Jumaat. Bila sembahyang Jumaat, tuan-tuan yang mulia, tengok Hadrat Abdullah bin Rawahah ada dalam barisan soft sembahyang Jumaat. Nabi duduk kat depan, pusing belakang kan. As-saw sufufakum, macam itulah. Tengok, Hadrat Abdullah bin Rawahah ada.
Nabi terus tanya, wahai Abdullah bin Rawahah, kamu pergi mana? Daripada pagi tadi kamu tak ada, tiba-tiba mai timbul dalam saf sembahyang Jumaat. Kamu pergi mana? Dia kata, aku saja melambatkan kedatangan aku kerana aku ingin sembahyang Jumaat dengan Nabi SAW. Apa tujuan dia? Tujuan dia baik. Sebab aku saja datang lambat supaya jemaah ni, rombongan ni gerak lepas Zuhur, lepas Jumaat. Jadi bila rombongan ni gerak lepas Jumaat, aku sempatlah sembahyang Jumaat dengan Nabi SAW. Dia nak dapatkan Jumaat dengan Nabi SAW, dia saja-saja buat datang lambat sehingga jemaah ini, rombongan ini terpaksa ditunda sehingga selepas Jumaat. Maka Nabi kata apa? Nabi kata, la ghadwatun aw rawhatun fi sabilillah khairum minad dunya wa ma fiha. Nabi terus jawab. Nabi tak cakap apa? Nabi terus bersabda, la ghadwatun aw rawhatun khairum minad dunya wa ma fiha. Nabi kata, satu pagi atau satu petang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya berada di dalam peperangan. Jadi maknanya kalau jemaah tu dah bergerak daripada waktu pagi, maknanya mereka sudah berada di jalan Allah Ta'ala, sudah berada di dalam peperangan. Satu pagi dah berada dalam peperangan, sudah berada di dalam peperangan selama satu pagi dah. So Nabi kata satu pagi atau satu petang yang berada di jalan Allah Ta'ala, maksudnya berada di dalam peperangan, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nabi kata. Jadi tujuan kamu sengaja melambatkan jemaah ini kerana untuk mendapatkan sembahyang Jumaat dengan aku, kamu telah rugi pahala yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi bayangkan tuan-tuan, satu pagi je pahalanya, nilainya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kenapa? Kerana dia adalah agama. Kenapa? Kerana dia adalah nilai agama, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Satu hadis Nabi kata tuan-tuan, rakaatani qabla al-fajar khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum fajar lebih bernilai daripada dunia dan seisinya. 2 rakaat tuan-tuan. 2 rakaat sebelum fajar lebih bernilai daripada dunia dan seisinya. Jadi tuan-tuan tak payah tunggu satu pagi. Tak payah tunggu satu pagi. Satu pagi tu berapa jam? Daripada pukul 8 sampai pukul 12, sampai pukul 1, 5 jam, 6 jam. Tak payah tunggu satu pagi tuan-tuan yang mulia. 2 rakaat 3-4 minit yang kita tunaikan pun sudah lebih bernilai daripada dunia dan seisinya. Kenapa? Kerana dia adalah amalan agama. Kerana dia adalah nilai amalan agama. Kerana dia adalah nilai amal agama tuan-tuan, dia akan jadi lebih besar, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan saya rasa tuan-tuan, saya pernah cerita kisah ni pada tuan-tuan. Ada satu orang sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf. Siapa yang mungkinlah, wallahu a'lam, saya tak ingat saya dah cerita ke belum. Tapi kalau dah cerita, saya cerita lagi sekali. Kalau belum, tak apalah. Kalau saya dah cerita, saya cerita lagi sekali. Satu orang sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf. Beliau adalah seorang sahabat yang kaya. Beliau datang, beliau adalah businessman. Mungkin saya dah cerita, saya rasa. Beliau adalah seorang yang kaya. Beliau telah memesan, mengorder barang beliau daripada Mesir sampai ke Madinah. Barang yang begitu banyak, 400 ekor unta bersama dengan muatannya. Pernah cerita Pernah kan? 400 ekor unta bersama dengan muatannya. Dipendekkanlah sebab dah pernah cerita. Dan bersama dengan unta itu ada 400 orang hamba. Masya Allah. Begitu banyak agama. Jadi dia sibuk menguruskan barang tersebut. Maka dia terlepas takbiratul ihram bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlepas takbiratul ihram. Terlepas. Dan dia risau, dia gundah gulana bila dia terlepas takbiratul ihram bersama dengan Nabi. Kenapa? Kerana sahabat faham nilai agama. Sahabat faham nilai amal agama. Dia terlepas takbiratul ihram, maka dia risau, dia punya risau dia ambil keputusan untuk infakkan semua barang dia ke jalan Allah Ta'ala. Datang jumpa Nabi, wahai Rasulullah, aku risau sebab aku terlepas takbiratul ihram kerana barang-barang, kerana harta benda aku ni. Jadi aku telah
infakkan semua ke jalan Allah Ta'ala. Boleh tak aku nak kembalikan pahala takbiratul ihram? Nabi kata tak boleh, minta maaf. Dan dirisau lagi, risau. Dia ambil keputusan untuk memerdekakan hamba ke jalan Allah Ta'ala. Memerdekakan. Datang jumpa Nabi, wahai Rasulullah, aku dah memerdekakan semua hamba. Nabi kata, dia kata, ya Allah, boleh tak kembalikan pahala takbiratul ihram? Nabi kata tak boleh. Nabi kata, wahai Abdul Rahman bin Auf, sekalipun engkau ada dunia dan isinya, engkau infakkan semua ke jalan Allah Ta'ala, maka tidak akan dapat kembalikan pahala takbiratul ihram bersama dengan imam. Jadi tak payah tunggu satu pagi, tak payah tunggu 2 rakaat, tak payah tunggu 2 rakaat yang 3-4 minit. Takbiratul ihram yang kita ambil masa beberapa second sahaja, tuan-tuan yang mulia, nilainya sudah melebihi daripada dunia dan seisi. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kenapa? Kerana dia adalah nilai amal agama. Jadi tuan-tuan yang mulia, tuan-tuan datang daripada rumah ke sini, duduk datang sembahyang berjemaah di masjid, duduk dalam majlis agama, berapa banyak dah masa yang tuan-tuan bagi, tuan-tuan yang mulia. Sebenarnya nilai amalan yang kita duk buat ini lebih baik daripada dunia dan seisi. Jadi mudah-mudahan amalan yang kita duk buat hari-hari ini nampak macam biasa, nampak macam simple, nampak macam hari-hari saya dah buat, nampak macam hari-hari saya datang, memang datang masjid, memang jadi rutin saya, memang jadi pekerjaan saya dah. Saya dah tak ada buat apa dah dekat rumah, saya nak pergi masjid je ustaz. Memang nampak macam tu, tetapi sebenarnya dia adalah satu amalan yang begitu bernilai, begitu besar, begitu agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan amalan inilah yang akan menjadi ghurran muhajjalin, cahaya di kepala, cahaya di tangan, cahaya di kaki. Amalan inilah yang akan menjawab man rabbuka, siapakah Tuhan kamu. Amalan inilah yang akan menjawab man nabiyuka, siapakah nabi kamu. Amalan inilah yang akan menyelamatkan kita daripada haru biru, keserabutan, ke gundah gulana, huru-hara pada hari kiamat esok. Amalan inilah yang menyebabkan kita akan mendapat syafaat Nabi SAW. Amalan inilah yang akan menyebabkan kita akan dimasukkan ke dalam syurga tanpa hisab. 5 jaminan yang Allah akan berikan kepada mereka yang jaga solat. Bukan mereka yang solat, mereka yang jaga solat. Mereka yang jaga solat, 5 jaminan yang Allah akan bagi. Allah akan murahkan rezeki dia. Tak murah pun rezeki saya ustaz, sebab awak sembahyang, bukan awak jaga sembahyang. Awak sembahyang, bukan awak jaga sembahyang. Awak sembahyang sekadar melepaskan batuk di tangga. Awak sembahyang sekadar melepaskan yang wajib. Awak sembahyang sekadar melepaskan kewajipan awak sebagai seorang Islam. Tapi Allah dan Nabi SAW nak kita jaga sembahyang. Allah akan bagi 5 jaminan kepada mereka yang jaga sembahyang. Pertama, Allah akan murahkan rezeki dia. Kedua, Allah akan berikan kepadanya. Kedua, Allah Ta'ala akan angkat azab kuburnya. Dan ketiga, Allah Ta'ala akan berikan kepadanya buku catatan amalan dengan tangan kanan. Yang keempat, Allah akan lintaskan dia titian sirat sebatas kilat. Yang kelima, Allah akan masukkan dia ke dalam syurga tanpa hisab. Jadi selepas dia melalui yang saya cakap tadi, amalan inilah yang akan dapat jawab soalan kubur dia. Man rabbuka, siapakah Tuhan kamu? Man nabiyuka, dia akan dapat jawab kerana Allah sudah mengangkat azab kuburnya. Allah sudah mengangkat azab kuburnya. Orang yang diangkat azab kuburnya, maka soalan kuburnya itu mudah untuk dijawab. Kerana salah satu daripada azab kubur adalah soalan kubur. Salah satu daripada azab kubur. Azab kubur ni banyak. Azab kubur saja ada berapa? Azab kubur saja ada banyak. Salah satu daripadanya adalah soalan itu sendiri. Man rabbuka. Soalan itu sendiri dah azab bagi kita nak jawab. Siapa yang akan jawab? Inilah dia, tuan-tuan. Inilah amalan yang kita nak buat. Amalan yang kita buat. Nampak simple? Sikit, biasa. Semua orang boleh buat. Hari-hari saya buat. Tak ada masalah. Saya memang datang hari-hari. Tapi ini adalah amalan yang besar. Allah akan lintaskan dia. Allah akan bagi kepada buku catatan amalan dan kanan. Fa'amma man, dalam surah Insyiqaq, wa adinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adinat li rabbiha wa huqqat ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira.
Sesiapa yang diberikan kepadanya buku catatan amalan dengan tangan kanan, maka itu adalah satu petanda yang baik bagi dia. Apa dia? Allah akan fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Allah Ta'ala akan hisab dia dengan perhisaban yang ringan. Jadi sebelum dia dihisab, dia perlu melalui titian sirat. Sudah pastilah bila kuburnya diangkat azabnya. Kubur diangkat azabnya, maka itu satu petanda. Dia akan mudah selepas tu. Akan mudah. Halangan yang selepas tu akan mudah. Bila dia masuk ke yang halangan yang ketiga, buku catatan amalan, maka dia diberikan dalam tangan kanan. Yang kedua dah lepas tuan-tuan. Bila yang kedua, yang kedepan tinggal lagi dua je lagi dia nak lepas. Lintas titian sirat patah kilat Allah bagi macam tu je. Bila lintas titian sirat, maka dia perlu dihisap. Sebab Allah dah kata jadi, sesiapa yang dapat buku catatan amalan dengan tangan kanan, maka dia akan dihisap dengan perhisaban yang ringan. Termasuk di dalam perhisaban yang ringan adalah tak dihisap langsung. Itu yang kelima, Allah bagi apa dia? Masuk syurga tanpa hisap. Sebab apa? Sebab kalau hisap, kalau Allah cek kita punya sembahyang. Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm as-salah, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah as-salah. Fa in salahat salaha sa'iru 'amali, wa in fasadat fasada sa'iru 'amali. Perkara yang paling pertama yang Allah akan hisap kita di hari akhirat esok, Allah akan tengok kita punya sembahyang. Kalau baik sembahyang, maka baiklah segala amalan. Kalau rosak sembahyang, maka rosaklah segala amalan. Allah tengok dulu. Tapi dia ni daripada awal lagi dah, dekat dunia lagi dah, dan dimurahkan rezeki dah. Masuk, bila dia mati, angkat kubur dah diangkat. Azab kubur dah diangkat. Bila sampai kat yang ketiga, dah dibagi dengan tangan kanan. Sampai yang keempat, dah sepatah kilat. Maknanya dia daripada awal sampai yang keempat tu settle dah. Bila sampai yang kelima ni Allah nak hisap, comel dah. Tengok sebelum-sebelum ni comel dah. Tak payah hisap lah, masuk syurga tu. Sebab apa? Kalau hisap, habis. Kalau Allah tengok, kalau Allah hisap, kalau Allah hitung, kalau Allah kira, kalau Allah cek satu persatu daripada A sampai Z, habis. Tak boleh buat apa. Bila Allah, yang cek tu yang masalah. Cek lah. Sampai ada Roblox kat depan tu. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Allah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini cerita saya. Cerita saya. Saya filat pamahat. Saya filat merah. Biasa ya, merah kan. Baru merah. Kita pun sah. Polis kat depan. Allah mak polis. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Allah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Lalu sampai kat saya, cik, berhenti tepi cik. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nak buat cek sikit. Nak buat cek. Cek apa ni? Cek lah. Ada benda nak cek sikit, nak minta IC, nak tengok lesen. Saya pun tengok, tag, okey. Lesen hidup, IC ada. Kemah dah ni rasa. Tapi cek, langgar traffic light dia. Langgar traffic light merah. Minta maaf. Langgar traffic light merah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak boleh buat apa? Keluar semua, sign dah. Cek 300 kena bayar. Kena bayar lagi. Tak kena bayar lagi. 300 kena bayar. Kalau cek selama ni dah lepas sama kan? Lepas sama. Tapi hari ni dia cek. Sudah. Kena 300. Itu kan? Masuk syurga tanpa hisap. Allah tak hisap. Lepas masuk syurga. Kalau Allah hisap, tak tahu nak jawab apa. Kalau Allah hisap, tak tahu lah kat mana tempat kita. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Allah akan hisap dia dengan penghisaban yang ringan. Termasuk dalam penghisaban yang ringan adalah tak dihisap langsung. Ataupun kalau Allah hisap pun Allah tengok lebih-lebih kurang comel dah ni. Jalan. Itulah yang kita nak, tuan-tuan. Dan macam mana kita nak dapat semua benda tadi? Macam mana kita nak dapat 5 jaminan tadi? Inilah bukti. Inilah amalan yang kita buat hari-hari. Kecil ke tuan-tuan amalan ni? Biasa ke? Tak. Tak biasa. Benda tu luar biasa. Kecil ke tak? Benda tu besar.
besar, lebih besar daripada dunia dan seisi. Lebih bernilai, mahal ke murah, lebih bernilai daripada dunia dan seisi. Dunia dan seisinya tak akan dapat bayar nilai amalan takbiratul ihram. Dunia dan seisinya tak akan dapat bayar nilai amalan 2 rakaat sebelum salat. Dunia dan seisinya tidak akan dapat membayar amalan sembahyang berjemaah di masjid, duduk dalam majlis agama, sembahyang isyak pula akan dapat membayar. Sepagi atau sepetang di jalan Allah Ta'ala tidak akan dapat membayar dengan dunia dan seisi. Nilai amalan tuan-tuan, ini amalan agama. Saya yang bercakap di hadapan ini dan tuan-tuan semua, kita semua kena pastikanlah tuan-tuan yang mulia, kita ada pahaman ini, ada akidah ini, ada pegangan ini, ada kepahaman tentang perkara ini. Ini memerlukan keimanan. Kalau tak ada iman, kita tak akan faham. Kalau tak ada iman, kita tak akan faham. Sebab tu Allah kata dalam Al-Quran, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Allah kata, sesungguhnya orang yang kafir, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim, sama sahaja bagi mereka, a'anzartahum am lam tunzirhum, sama ada engkau memberi peringatan atau engkau tidak memberi peringatan, sama sahaja bagi mereka, fahum la yu'minun, mereka tak akan beriman. Kenapa? Kerana mereka tak beriman. Iman lawan kufur. Tak beriman, tak nampak. Kenapa mereka tak beriman? Kerana khatamallahu ala qulubihim, Allah Ta'ala telah menutup. Khatam ni maksudnya mematri. Allah Ta'ala telah mematri hati-hati mereka. Tak nampak dah kebenaran, tak nampak dah nilai agama, tak nampak dah kepahaman tentang agama itu dah tak nampak dah. Wa ala sam'ihim wa ala absarihim wishaw. Allah Ta'ala telah mematri hati-hati mereka daripada melihat kebenaran, daripada melihat nilai amal agama. Wa ala sam'ihim wa ala absarihim, dan bila hati dah tutup, hati tutup tapi mungkin kita boleh dengar, mungkin kita boleh tengok, dengar hari-hari, tengok hari-hari, mungkinlah terbuka juga hati ni. Tak, telinga, mata pun, wa ala sam'ihim, di atas pendengaran mereka, wa ala absarihim, di atas penglihatan mereka, ghishawah, Allah Ta'ala tutup. Mata Allah tutup, telinga pun Allah tutup, hati bukan tutup, hati Allah patri pula. Walahum adzabun azim, bagi mereka azab yang begitu pedih, azab yang begitu besar, azab yang begitu agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka ni? Mereka adalah orang yang kafir. Mereka orang yang Allah dah tutup hati mereka, Allah dah tutup mata, tangan, mata, telinga mereka, Allah dah tutup. Mereka dah tak nampak dah tak faham dah tentang nilai agama. Jadi kita ni orang Islam, kita ni orang yang beriman, insya-Allah kita semua akan faham, kita semua akan nampak nilai amal agama. Ini mudah-mudahan tuan-tuan yang mulia, nilai agama, amal agama inilah yang kita akan terapkan, akan kekalkan di dalam hati kita. Semoga Allah Ta'ala bagi hidayah. Hidayah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Mudah-mudahan mereka itu, siapa? Semua ni lah. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah. Fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Mereka yang memakmurkan masjid Allah, beriman dengan hari akhirat, beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan tak hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka inilah yang akan sentiasa mendapat petunjuk dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan amalan yang kita buat pada hari ini, yang biasa kita buat, yang hari-hari kita buat tuan-tuan yang mulia, akan menjadi asbab untuk Allah sentiasa memberi rahmat dan memberi hidayat, dan sentiasa menggolongkan kita, dan kita sentiasa digolongkan di kalangan orang-orang yang mendapat rahmat, mendapat petunjuk, taufik dan hidayat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah tuan-tuan yang mulia, sedikit perkongsian peringatan terutamanya untuk diri saya. Saya tak sempurna tuan-tuan, saya banyak salah, saya banyak melakukan kesalahan. Mudah-mudahan dengan peringatan ini memberi manfaat kepada saya dan tuan-tuan semua, dapat diamalkan dan dapat disampaikan insya-Allah. Di sedikit peringatan insya-Allah. Jadi apa yang baik daripada Allah, apa yang buruk kerana kelemahan saya memohon maaf, meminta ampun. Kita tutup majlis.
dengan tasbih kafarah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.